Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam mata pelajaran pendidikan Islam ya. Apa khabar? Dalam suasana pandemik ini, saya harap semua berada dalam keadaan yang baik-baik, sehat serta terpelihara daripada segala musibah serta dipermudahkan urusan pembelajaran kamu. Sebelum tu, sama-sama kita menadah tangan membaca doa agar pembelajaran kita pada hari ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bidang ibadah. Tajuk kita pada hari ini ialah solat Jumaat. Sepatutnya tajuk ini lambat lagi ya. Tapi Ustazah nak kamu faham tajuk ini kerana ada beberapa perkara dan kemaslahatan yang terkait rapat dengan tajuk solat Jumaat ini. Faham kan musim pandemik COVID-19, PKP. Ya, sama-sama kita menjaga diri, jaga SOP, kita jaga kita. InsyaAllah diselamatkan kita daripada bencana ini tak lama lagi. Yang ini ialah standard kandungan dan standard pembelajaran untuk tajuk solat Jumaat kita pada hari ini. Ustazah harap di akhir pelajaran nanti kamu semua akan dapat yang pertama menyatakan maksud solat Jumaat dengan tepat. Yang kedua, kamu dapat menerangkan dalil wajib solat Jumaat dan ertinya dengan betul. Dan yang ketiga, kamu dapat membaca lafaz niat solat Jumaat dengan betul. Untuk pelajaran hari ini, semua orang boleh buka buku teks Pendidikan Islam muka surat 118. Semua buka buku sekiranya ada. Okey, apa dia pengertian solat Jumaat? Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Sebut tentang solat Jumaat, apa dalil yang mewajibkan orang Islam menunaikan solat Jumaat? Ini dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dah macam orang baca khutbah pula ustazah ni. Minta maaf lah ya. Mujur tak ada tongkat sebelah ustazah. Kalau tidak, mau juga ustazah berdiri sambil pegang tongkat pula ni. Ustazah baca ayat Al-Quran tadi. Apa maknanya Apa maknanya? Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jom kita tengok apa pula hukum solat Jumaat. Hukum menunaikan solat Jumaat adalah fardu ain, iaitu wajib bagi lelaki Muslim
yang telah cukup syaratnya. No, 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 no. Tak wajib ya. Tak wajib bagi orang perempuan menunaikan solat Jumaat. Hanya untuk lelaki sahaja. Tapi boleh tak orang perempuan nak juga buat solat Jumaat? Boleh. Tetapi tidak digalakkan. Sebab apa? Takut menimbulkan fitnah. Maklumlah, orang perempuan. Yang lelaki ni. Jangan mencari-cari alasan ya. Tak nak pergi solat Jumaat. Ingat tu wajib ya. Kecuali atas keuzuran yang tertentu. Ingat. Tapi ya, orang lelaki tiadalah keuzuran seperti orang perempuan. Okey, dalam suasana COVID-19 sekarang, macam mana pula hukum solat Jumaat ya? Siapa jawab tu? Ni gambaran solat Jumaat sebelum PKP, sebelum COVID-19 menyerang negara kita. Jadi macam mana ya nak ambil hukum solat Jumaat semasa COVID-19? Okey, para ulama dia telah bersepakat dengan kaedah ad-dararu yuzal. Itu kemudaratan tu perlu dihilangkan. Mana datangnya mudarat tu? COVID-19. Macam mana nak hilangkan? Jauhkan diri dari tempat-tempat yang dijangkiti virus sebagai langkah untuk menjaga nyawa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dilarang orang yang makan bawang putih, bawang merah kerana boleh menyebabkan ketakselesaan. Itu sebab bau mulut ya. Jadi Nabi larang untuk habis solat berjemaah. Kalau virus, macam mana pula lagi? Virus tu lagi bahaya pada bau mulut. Itu bau-bau bawang lah yang tak adalah melibatkan nyawa. Ini pula virus COVID-19 yang melibatkan nyawa. Boleh menyebabkan kematian. Menurut Syekh Ali Al-Qaradawi, dia ni setiausaha kerajaan ulama Islam sedunia. Bukan Malaysia saja, yang ni saya ambil yang dunia punya. Disebut antaranya apa? Harus untuk tinggalkan solat Jumaat dan solat jemaah dalam keadaan virus yang sedang tersebar disebabkan takut dijangkiti virus tersebut. Virus apa sekarang ni? COVID-19. Itulah sebabnya harus ditinggalkan. Tapi bukan harus tinggalkan solat zuhur pula. Ya? Beliau juga menyebut keharusan tersebut perlulah berdasarkan syarat bahawa ketakutan penyebaran itu benar-benar yakin berlaku. Bukan sangkaan semata-mata. Bukan takut entah. Bukan tantah. Ini memang benar-benar kejadian. Bukan cobaan. Ya. Bukannya COVID-19 itu sekadar cobaan. Ini benar-benar kejadian. Dan ketakutan yang disebutkan tadi itu ada 3 jenis. Takut pada diri sendiri, takut atas harta benda, takut juga kepada ahli keluarga. Justru itu berdasarkan apa yang disebutkan, takut kerana COVID-19. Maka dibolehkan untuk meninggalkan solat Jumaat dan juga solat berjemaah. Sebab apa? Takut tersebar ataupun mendapat penyakit COVID-19. Jadi berdasarkan kepada nas dan pandangan ulama, hasil ijtima ulama semua, maka mereka menyatakan bahawa dalam situasi semasa iaitu berkuat kuasanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan wabak COVID-19, maka solat Jumaat hendaklah ditiadakan. Ditiadakan maknanya apa? Dia gugur dia punya kewajipan tu tadi. Ya? Bukan gugur ranting ke bumi. Dia gugur kewajipan tadi. Sebab apa? Sebab COVID-19. Sebab akan bawa mudarat. Walau macam mana pun, wajib diganti dengan solat zuhur di rumah masing-masing. Janganlah pula tak solat Jumaat, zuhur pun tak payah juga. Solat zuhur sendiri di rumah. Kalau berjemaah pun bersama ahli keluarga di rumah. Faham tu?
Jadi hukumnya solat Jumaat dalam suasana COVID-19 ni, kalau memang dah sah positif, dulu boleh pergi solat Jumaat kan, dalam tempoh PKP pemulihan, boleh solat berjumaat. Maka tiba-tiba ada seorang dia sah positif, dia tahu dia positif, dia datang juga menunaikan solat Jumaat. Haram hukumnya. Kenapa? Sebab dia akan memudaratkan orang lain. Kalau macam mana pula kalau orang tu dia was-was, entah aku ni ada ke positif ke, semalam aku kontak rapat dengan yang positif tu. Kalau dia was-was pun jangan pergi. Haram hukumnya. Sebab apa? Takut entah dia positif dan dia telah tak sengaja menyampaikan wabak tersebut menjadi lebih ramai lagi. COVID-19 bertambah ramai yang positif disebabkan dia was-was, dia tak tahu ya ke tidak. Tapi kalau dah sah-sah memang tak ada kontak, dia tak ada hubungan dengan mana-mana orang yang positif. Bila dah selamat, kadang kita selamat nanti, wajib pergi solat Jumaat semula ya. Jangan ingat keharusan ni berlarutan sampai kiamat besok. Dah tak payah sembahyang Jumaat lagi. Senang betul hati. Tak boleh macam tu ya. Kita sama-sama doakan wabak COVID-19 ni cepat-cepat berlalu pergi supaya kita hidup normal balik semula macam dulu-dulu. Boleh solat Jumaat balik semula. Ini adalah salah satu gambaran solat berjemaah di masjid. Bukan solat Jumaat ni. Solat berjemaah. Kalau zaman dulu-dulu, sebelum datangnya wabak COVID-19, imam akan cakap, rapatkan saf. Imam pun pandang belakang, rapatkan saf. Orang yang berjemaah pun semua rapat, tarik-tarik di antara satu sama lain supaya rapat. Tapi zaman COVID-19 ni terbalik pula. Jarakkan saf 1 meter. Nampak tak perbezaannya? Susah waktu COVID ni kan? Kemudian, dalam tempoh PKP pemulihan di mana suasana di negara kita sudah semakin reda dengan wabak COVID-19, umat Islam dibolehkan semula solat Jumaat di dalam masjid beramai-ramai tetapi masih lagi mengekalkan jarak antara satu sama lain iaitu sebanyak 1 meter. Kenapa? Ini adalah untuk menjaga kemaslahatan umat supaya tidak ada berlaku jangkitan penyakit. Dah faham hukum solat Jumaat tadi yang asalnya wajib, kemudian digugurkan kewajipan tu supaya ditiadakan, digantikan dengan solat Zuhur. Okey, seterusnya kita tengok lafaz niat solat Jumaat. Apa dia niat dia? Usolli fardhal Jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ma'muman adalah untuk makmum. Mana tahu ada di antara kamu jadi imam pula nanti? Usolli fardhal Jumu'ati rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Jangan nanti bila solat tu lupa pula solat Jumaat. Dah lama tak pergi solat Jumaat. Usolli fardhu, usolli. Tak maulah macam tu ya. Kamu kena ingatkan niat solat Jumaat ni. Mudah-mudahan bila wabak ni telah pergi nanti, kita boleh solat Jumaat seperti biasa dalam keadaan yang normal. Dan jangan lupa pula niat solat Jumaat tu. Okey. Kepentingan solat Jumaat ya. Apa ni Ustazah ni kena jelaskan. Maksud solat Jumaat tadi dah jelas. Ustazah dah bimbing kamu tentang dalil, pengertiannya, hukumnya. Sekarang ni Ustazah kena tekankan pula kepentingan melaksanakan solat Jumaat kepada murid. Kepada kamu lah. Sebut tentang solat Jumaat. Tahu tak apa kepentingan solat Jumaat ni? Banyak kepentingan dan hikmahnya ya. Yang pertama,
Solat Jumaat ni bertujuan untuk mengeratkan silaturahim. Cuba bila kamu pergi solat Jumaat, kamu akan jumpa macam-macam orang. Daripada yang tua sampai yang muda, yang kecil, yang besar, yang gemuk, yang kurus, yang bekerja, yang tak bekerja, yang sehat, yang uzur, semua ada. Di situlah kita akan jumpa macam-macam orang. Dan di situlah kita akan mula berkenalan. Bertukar-tukar pendapat, bersalam-salaman, berkenal-kenalan. Dan dari situlah kita akan mengenal antara satu sama lain. Jadi, dapat mengeratkan silaturahim. Sebut tentang solat Jumaat. Tahu tak apa kepentingan solat Jumaat ni? Banyak kepentingan dan hikmahnya ya. Yang pertama, solat Jumaat ni bertujuan untuk mengeratkan silaturahim. Cuba bila kamu pergi solat Jumaat, kamu akan jumpa macam-macam orang. Daripada yang tua sampai yang muda, yang kecil, yang besar, yang gemuk, yang kurus, yang bekerja, yang tak bekerja, yang sehat, yang uzur, semua ada. Di situlah kita akan jumpa macam-macam orang. Dan di situlah kita akan mula berkenalan. Bertukar-tukar pendapat, bersalam-salaman, berkenal-kenalan. Dan dari situlah kita akan mengenal antara satu sama lain. Jadi, dapat mengeratkan silaturahim. Apa lagi kepentingan menggunakan solat Jumaat ni? Cuba tengok gambar tu. Semua senyum, ya kan? Sebab apa? Bila kita solat Jumaat, dapat menenangkan hati dan perasaan. Kenapa? Sebab masa solat Jumaat, kita akan dapat merehatkan fikiran kita daripada hal-hal dunia. Masa solat Jumaat tu tujuan kita, masa tu kita nak pergi memang nak solat Jumaat. Jadi dapatlah menenangkan fikiran daripada hal-hal dunia. Yang kedua, solat Jumaat juga dapat membuatkan seseorang itu bersenam. Senam macam mana ya? Contoh, berjalan kaki dari rumah ke masjid. Berjalan kaki daripada kereta ke masjid. Dari luar pagar masuk ke dalam masjid. Kan senaman tu. Pakcik ni daripada tadi dia berjalan-jalan. Tak sampai-sampai ke? Sudah ni. Tapi, tak tahu tak? Setiap langkah yang kita berjalan, daripada rumah ke, daripada kereta ke, setiap langkah tu ada dapat satu pahala. Itulah sebabnya kenapa kita digalakkan berjalan kaki. Tapi kalau berbatu-batu jauh nak jalan kaki, sampai ke masjid pensan. Tak pun takut tak sampai pula ke masjid. Agak-agak ya. Okey, ada info tambahan yang Ustazah ingin sebutkan kepada kamu ya. Info tambahan tentang hari Jumaat. Mari kita tengok hari-hari yang ada dalam seminggu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sekarang kita tengok hari Jumaat. Hari Jumaat, kalau nak bandingkan dengan hari-hari yang lain, Ahad sama dengan bahasa Arab Ahadun ataupun Wahidun, satu. Isnaini bersamaan dengan dua, Isnin. Selasa, tiga, Selasa, hari yang ketiga. Rabu daripada perkataan Arbi'a. Khamis daripada perkataan Khamsah. Jumaat daripada perkataan apa ya? Lepas Khamsah, Sittah, hari Sabtu kan? Hari Sabtu, Yaumus Sabtu kan? Sittah. Kemudian hari
Jumaat. Hari Jumaat ni berasal dari perkataan jamaah, berkumpul, ramai-ramai. Jadi hari Jumaat tu hari berkumpulnya umat Islam. Itulah dinamakan juga penghulu hari. Hari di mana syurga dijadikan. Okey? Hari kiamat pun berlaku pada hari Jumaat. Jaga-jaga. Okey, saya rasa demikian tadi penerangan tentang solat Jumaat, pengertiannya, hukum, dalil dan sedikit info tentang isu semasa berkaitan dengan solat Jumaat pada masa sekarang ini. Jadi harapnya kamu semua faham dan saya minta maaf kalau ada kekurangan atas apa yang telah saya terangkan tadi. Ya. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih kerana sudi mendengar. Kamu semua memang hebat. Kamu semua memang terbaik kerana sabar mendengar penerangan Ustazah tadi. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan itu, kita akan berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Ya, terima kasih. Bye. Jumpa lagi. See you.